Hai, Assalamualaikum. Nama saya Putri Zaidah Nur Syafinas binti Muhammad Zaini. Nombor matrik I19203-926. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan pada bahagian pengenalan dan juga latar belakang. So, pengenalan ini saya akan menerangkan tentang perkembangan kanak-kanak dan juga remaja. Okey, untuk pengenalan, kita pergi ke bahagian kanak-kanak, iaitu di mana berdasarkan urutan perkembangan fizikal, bahasa, sosial, emosi dan kognitif. Okey, di bahagian perkembangan ini, di lima perkembangan ini, kanak-kanak akan menjalani perkembangan ini. Semua orang akan alami perkembangan ini, tak kisahlah kanak-kanak ke remaja, dewasa. Kita semua akan berada dalam fasa perkembangan ini untuk memberitahu ataupun untuk memastikan bahawa kita dalam kehidupan yang normal. Okey, dan perkembangan ini macam saya kata tadi, dia berlaku pada zaman kanak-kanak, pada zaman remaja dan juga awal dewasa. Okey, perkembangan ini dia melibatkan genetik ibu bapa. Kenapa libat genetik? Sebab genetik ni dia bermula daripada peranatan dan perkembangan ini juga sebenarnya melibatkan persekitaran kanak-kanak itu berada di mana. Okey, contoh macam kanak-kanak itu berada di persekitaran yang orang yang suka membaca, orang yang melakukan, contoh orang macam suka main. So budak itu kanak-kanak tu akan mengikutlah perkembangan tu. Kemudian perkembangan kognitif adalah kemahiran asas kepada pendidikan awal kanak-kanak. Kenapa perkembangan kognitif? Okey, untuk contoh yang saya boleh bagi, contoh macam penggunaan bahan ataupun benda yang ada di sekitar kanak-kanak tu. So kat situlah kita akan nampak perkembangan kognitif kanak-kanak tu untuk pada awal kanak-kanak, pada awal pendidikan awal kanak-kanak lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada remaja. Okey, untuk remaja pula, pada perkembangan ini remaja mula membesar dan mula untuk menjadi matang. Okey, untuk fasa remaja ini, remaja mula untuk keluar daripada fasa kanak-kanak dan pergi ke fasa remaja, yang mana proses ini mencapai atau memperoleh sikap kepercayaan diperlukan. Okey, kat sini remaja mula untuk mendapatkan kepercayaan orang sekeliling dia, ibu bapa mereka, rakan-rakan mereka, dan remaja ini di bawah lingkungan 12 ke 15 tahun, iaitu umur macam ni biasanya sekolah menengah kan. Dan pada tahap ini juga remaja akan capai tahap akil baligh. Contoh macam kalau perempuan akan datang haid dan lelaki pula akan keluarnya air mani. Okey. Seterusnya kematangan emosi terjadi apabila remaja berjauhan dengan ibu bapa mereka untuk mengenal diri mereka. Okey. Pada fasa remaja ni, seperti yang kita faham, bila kat tahap remaja ni mesti ramai orang yang suka untuk berjauhan dengan ibu bapa, kerana pada fasa ini adalah fasa yang mana remaja berhubungan dengan rakan sebaya. Di fasa ini juga remaja lebih mempercayai rakan sebaya daripada ibu bapa. Dan pada fasa ini juga remaja akan mula membangkang dan menentang perkara yang dia tak suka. Contoh macam dia ni suka yang keluar rumah, tapi mak ayah dia tak kasi, so dia keluar juga. Pada fasa ini seperti yang kita tahu, remaja mula untuk memberontak dan mahu melakukan perkara yang disukai bersama rakan sebaya. Dan untuk latar belakang kajian, okey, latar belakang kajian ni, kenapa kita nak buat kajian ini adalah untuk kita membincangkan
tentang perkembangan kanak-kanak dan remaja. Seperti saya cakap tadi, ada 5 fasa perkembangan, iaitu fizikal, bahasa, kognitif, emosi dan sosial. Okey, kelima-lima ni kita akan membincangkan macam mana di fasa kanak-kanak dan macam mana pula untuk kita mengenali perkembangan ini di fasa remaja. So, itu saja. So, kesimpulannya dekat sini, apa yang kami semua dapat daripada kajian ini adalah kami mendapat responden yang sangat membantu dan mudah memahami soalan-soalan yang kami beri, dan kami mendapati bahawa kajian kami ini jelas bahawa setiap perkembangan tu mempunyai kefungsiannya yang tersendiri mengikut faktor umur lah. Okey. Dan kedua-dua responden kami, iaitu kanak-kanak dan remaja, adalah baik dan normal, di mana mereka mempunyai perkembangan yang fasa perkembangan yang baiklah. Mereka melalui fasa perkembangan yang baik, dan kajian ini dilakukan adalah untuk melakukan pemerhatian dalam perkembangan yang berlaku antara kanak-kanak dan remaja. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti sebab atau faktor mempengaruhi perkembangan ini berlaku, seperti persekitaran ke ataupun rakan-rakan atau keluarga. Di situ kita nak tengoklah macam mana perkembangan fizikal diorang, perkembangan yang terjadi dalam dua diorang ni sebabnya apa? Sebab diri sendiri ke ataupun sebab-sebab persekitaran. Yang ketiga adalah untuk mengetahui lebih dalam perkembangan kanak-kanak dan remaja dan dunia nyata. Sebelum ni kita tengok perkembangan fizikal ni kita hanya baca dalam buku. Jadi kajian ini untuk melihatlah macam mana perkembangan kanak-kanak dan remaja ni berlaku dalam dunia yang realiti. Objektif kajian pula adalah untuk mengkaji cara-cara kehidupan seharian responden. Macam mana dia pergi ke sekolah, macam mana dia makan, macam mana hubungan dia dengan keluarga, macam hubungan dia dengan rakan-rakan. Jadi kita kat situ nak tengoklah macam mana dia, cara kehidupan seharian dia, dan untuk melihatlah perkembangan tu terjadi. Yang kedua, untuk mengenal pasti hubungan keluarga dan responden. Macam kita cakap tadi, kita nak tengok hubungan keluarga dan responden ni dia baik ke tak. Lepas tu kalau baik apa yang jadi, kalau buruk apa yang jadi. Yang ketiga, untuk memerhati cara pembelajaran di sekolah. Macam mana dia berkomunikasi dengan guru, macam mana hubungan dia dengan rakan-rakan, baik atau buruk. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Metodologi kajian. Menurut Hornby tahun 1985, metodologi kajian digunakan untuk menjalankan sesuatu kajian bagi suatu kes. Membincangkan mengenai reka bentuk kajian, sampel kajian, instrumen kajian dan prosedur atau proses menganalisis data bagi menjawab persoalan-persoalan mengenai kajian yang dikemukakan. Metodologi juga sebenarnya dia menghasilkan bukti untuk menyokong suatu kajian yang telah dikemukakan dan merumus kajian tersebut. Tujuan metodologi adalah untuk memahami dengan lebih terperinci tentang kaedah dan proses kajian. Reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian berbentuk tinjauan menggunakan Google Form dan mempunyai 2 orang responden yang berbeza peringkat umur bagi menjawab soal selidik perkembangan emosi. Instrumen kajian. Instrumen kajian adalah alat untuk mengumpul data bagi menjawab soalan penyelidikan, mengumpul data dan menjawab soalan yang disediakan di Google Form. Instrumen kajian diperlukan untuk mendalami berkaitan sikap, persepsi, segala sumber yang berbentuk primer ataupun sekunder. Cara mendapat responden. Pekaji memilih responden secara bertujuan. Pemerhatian. Pekaji membuat pemerhatian mengenai perkembangan emosi mengikut usia. Responden memberikan kerjasama yang baik. Pemilihan responden. Responden dipilih secara bertujuan untuk memenuhi kehendak jawapan kajian yang bertepatan. Responden pertama merupakan seorang kanak-kanak yang berumur 2 tahun 8 bulan, seorang kanak-kanak lelaki. Manakala responden yang kedua ialah seorang remaja perempuan
yang berumur 17 tahun bagi menjawab borang soal sidik yang disediakan di Google Form. Pengedaran borang soal sidik memerlukan 2 orang responden yang berbeza umur mengikut perkembangan umur. Kedua-dua responden memberikan kerjasama yang baik dan jika ada segelintir soalan yang responden tidak faham dan pengkaji menerangkan serta memberikan contoh yang baik agar responden faham. Cara mendapatkan data atau maklumat. Soal sidik. Borang soal sidik telah disediakan mengikut objektif kajian iaitu mengenai perkembangan emosi yang dialami dalam 2 peringkat usia yang berbeza. Google Form tersebut mempunyai 10 soalan menggunakan 2 skala iaitu skala Goodman dan skala Likert. Temu bual. Tiada kaedah temu bual dilakukan secara bersemuka atas faktor keadaan semasa yang masih dalam World Health Organization dan hanya menjalankan temu bual secara dalam talian sahaja. Rujukan perpustakaan. Selain itu, bagi melengkapkan kajian tersebut, pengkaji telah mengambil pelbagai sumber rujukan seperti di perpustakaan, buku-buku ataupun internet. Bahan-bahan tersebut banyak membantu menyiapkan kerja khusus ini. Memproses dan mempersembahkan data. Kaedah statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis 2 data iaitu berbentuk skala Likert dan skala Goodman. Data-data ini akan dikira secara manual dan keputusan pada data-data ini akan dipersembahkan sama ada dalam bentuk graf, jadual ataupun carta pie. Kemudian akan diberi penerangan yang lebih jelas mengenai peringkat perkembangan emosi daripada segi 2 peringkat umur yang berbeza. Okey, saya akan menerangkan tentang dapatan kajian. Okey, berdasarkan soal selidik yang dijawab oleh responden. Okey, responden ni berumur lingkungan kanak-kanak yang berumur 2 tahun 8 bulan dan remaja yang berumur 17 tahun. Okey, kajian yang kita orang buat daripada segi borang soal sidik yang melalui Google Form. Okey, dalam kajian dalam borang soal sidik tu kita orang masukkan perkembangan iaitu perkembangan kognitif, sosial, bahasa, fizikal dan emosi. Okey, hasil yang dapat daripada soal sidik tu, kedua-duanya mempunyai perkembangan yang baik, namun masih ada perkara yang tidak menunjukkan ciri-ciri mereka. Mungkin dari atas faktor umur, seperti kanak-kanak tu masih baru umur 2 tahun 8 bulan, so masih awal kanak-kanak. So untuk remaja pula dia berada di akhir remaja, namun masih ada setengah perkara yang dia tak dapat lakukan dalam perkembangan dia lah, maksudnya daripada segi pengembangan kognitif, sosial, bahasa, fizikal dan emosi. Okey, sedikit saya akan terangkan sedikit maksud apa itu kognitif, apa itu perkembangan sosial, apa itu perkembangan fizikal dan emosi, bahasa. Okey, perkembangan fizikal, kalau kanak-kanak mampu mengawal otot-otot kecil dengan baik dan keadaan mata dan jantung berfungsi dengan baik. Seterusnya, perkembangan kognitif mempertimbangkan semua aspek ketika menyelesaikan satu masalah. Seterusnya, bahasa sering meniru ayat yang digunakan oleh ibu bapa, guru, rakan dan orang lain di sekelilingnya. Contoh macam kalau mak ayah dia cakap pasal parents dia cakap apa-apa dia akan ikut dengan apa yang dia dengar, macam tu. So seterusnya, emosi mula sedar tentang perasaan orang lain dan peka terhadap kritikan serta suka menerima kegagalan. Okay, emosi kanak-kanak ni dia sentiasa nak menang, macam tu. Dia ada sikap nak menang, dia tak nak kalah, terutama bila dia dengan rakan-rakan dia lah.
Lepas tu sosial, mempelajari hak dan tanggungjawab melalui rakan sebaya. Maksudnya rakan sebaya dia ni mempengaruhi dia. Contohnya waktu umur kanak-kanak ni, rakan-rakan lah yang menjadi corak untuk kanak-kanak ni. Contoh dia akan habis masa dia akan habis banyak masa dengan rakan daripada dengan ibu bapa dia sendiri. So apa-apa pun contoh macam makanan, okey dia nak kongsi dengan kawan-kawan. So bila mainan, okey dia nak kongsi dengan kawan, macam tu. Okey, untuk bagi remaja pula, perubahan untuk fizikal, perubahan jasmani dengan cepat terutamanya pada peringkat prabaligh. Lepas tu kognitif, keupayaan untuk manipulasikan konsep abstrak, perbincangan tentang perilaku, set perguguran dan AIDS. Lepas tu daripada segi bahasa mempunyai minat untuk membaca buku cerita, majalah, akhbar, novel cinta di samping buku pelajaran. Lepas tu untuk emosi remaja pula, mudah sensitif dan emosi mudah terganggu akibat perubahan yang berlaku pada tubuh badan dan hormon. Seterusnya sosial, pergaulan yang baik antara lelaki dan perempuan, dan remaja mudah terpengaruh dengan pelbagai pakaian jenama dan suka kehiburan. Untuk sosial remaja ni sama juga, dia akan lebih kepada kawan-kawan dia. So dia suka dalam keadaan berkelompok, macam tu. Contohnya macam okey dia akan apa-apa, okey nak masuk dalam kelompok ni, okey dia kena berkawan dengan orang-orang ni, macam tu. Okey, saya akan terangkan sikit tentang contoh-contoh soalan yang diberi dalam borang soal sidik. Contohnya untuk soalan fizikal, Okey. Untuk soalan fizikal remaja. Contoh kita bagi soalan remaja lah. Okey, remaja ni contoh soalannya ada suara menjadi besar. Lepas tu ketinggian bertambah. Lepas tu pertumbuhan rambut atau bulu pada misai, contoh misai dan ketiak. Lepas tu akhir balik, perubahan bentuk badan, menunggang motosikal, menyidai pakaian, memasak, mengemas rumah dan menyuci pakaian. So kat sini responden akan tik jawapan sama ada ya atau tidak. So maksudnya bila contoh perubahan yang ada pada fizikal dia, suara menjadi besar, so dia akan ya atau tidak. Dia akan tengok dekat jawapan dia, dekat diri dia mana yang sesuai. Okey. Contoh lain macam pertumbuhan rambut atau bulu pada misal atau ketiak, macam tu. So dia tengok tak pun ketinggian. Okey, dia tengok ketinggian dia, fizikal dia bertambah tak, sekiranya berlaku perubahan, bermaksud perkembangan fizikal dia berlaku dengan baik. Macam tu. Okey, contoh lagi soalan kalau emosi, emosi mendengar arahan, tidak mendengar arahan, kurang menumpukan perhatian, mudah marah, terlalu sedih, putus sekolah, suka bergaduh, suka membahas sendiri. Okey, untuk contoh soalan untuk soalan emosi, perkembangan emosi, responden ni perlu tik berbentuk skala. Contoh macam selalu, kadang-kadang, tiada. Macam tu. Contohnya macam okey, mudah marah. Kadang-kadang selalu tak responden marah, ataupun kadang-kadang ataupun tiada. Dia tak pernah marah. Macam tu. Lepas tu tak pun spontan sekolah. Pernah tak dia putus sekolah, kadang-kadang putus sekolah ke, ataupun tiada putus sekolah ke. Okey. Di situ kita akan tengoklah, kita akan buat pengiraan lah daripada apa yang kita lihat daripada responden. Lepas tu pengiraan kita orang secara manual, iaitu kita orang tengok okey,
buat perbandingan antara remaja dan kanak-kanak. So dalam report ada sertakan carta. So kat situ kita tengok peratusan berapa perkembangan kanak-kanak dan remaja ni. Sekiranya berdasarkan sebuah soalan selidik, berdasarkan sebuah soalan selidik yang kita orang beri dengan soalan-soalan yang diberi, kita orang tengok bila dia jawab mana yang banyak, contoh perkembangan fizikal tadi, bila banyak dia jawab ya, okey, kita tengok peratusan dia. Okey, kita kira peratusan dia, maksudnya bila dia jawab ya, maksudnya perkembangan dia berlaku dengan baik lah, maksudnya perkembangan fizikal dia berlaku dengan baik lah. Jadi kita akan buat pengiraan peratusan dia tinggi. So kita akan bagi skala kiraan 10-10-10, maksudnya 10 hingga 100. So perkembangan fizikal dia berapa? 100 atau kurang atau lebih. Selalunya 100 tu kira 100% lah, macam tu perkembangan dia. Okay, sama juga dengan yang lain, kognitif, sosial, bahasa, fizikal dan emosi sama juga. Pengiraan melalui graf, melalui carta. So kita tengok pengiraan mana, peratusan dia berapa. Okey, so maksudnya kalau peratusan dia tinggi, bermaksud perkembangan kanak-kanak dan remaja ini baiklah, berlaku dengan sempurna lah, mengikut umur dengan keadaan dia. Okey, itu saja. So, kesimpulannya dekat sini, apa yang kami semua dapat daripada kajian ini adalah kami mendapat responden yang sangat membantu dan mudah memahami soalan-soalan yang kami beri, dan kami mendapati bahawa kajian kami ini jelas bahawa setiap perkembangan tu mempunyai kefungsiannya yang tersendiri mengikut faktor umur lah. Okey. Dan kedua-dua responden kami, iaitu kanak-kanak dan remaja, adalah baik dan normal, di mana mereka mempunyai perkembangan yang fasa perkembangan yang baiklah. Mereka melalui fasa perkembangan yang baik dan normal. Okey. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.